Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, video kali ini saya nak kongsikan tentang basmalah. Mana anak muda yang tak tahu, mari sama-sama kita mengenal basmalah. Kita kena bangkit sebagai seorang Muslim, tahu tentang basmalah ni. Ada 6 poin yang hendak saya kongsikan tentang basmalah. Okay, yang pertama tentang lafaz basmalah. Lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Lafaz basmalah ni sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pergi ke poin yang kedua. Hukum membaca basmalah. Ada 3 hukum membaca basmalah. Yang pertama, wajib pada awal surah Al-Fatihah, kerana Bismillah ni dah termasuk sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Yang kedua, sunat pada permulaan mana-mana surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Yang ketiga, harus kita membaca basmalah di mana-mana tengah ayat Al-Quran, di tengah-tengah surah At-Taubah. Okay, kita pergi ke poin yang ketiga. Basmalah di awal surah At-Taubah juga tidak dituntut untuk dibaca di awal surah At-Taubah, kerana yang pertama, tidak ditulis di dalam Al-Quran, tidak ditulis di awal surah At-Taubah, tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kerana surah At-Taubah ni diturunkan dalam waktu peperangan. Okey, kita pergi ke poin yang keempat. Sunat membaca basmalah di semua perbuatan yang baik. Okay, kita disunatkan untuk membaca basmalah di semua perbuatan yang baik untuk mendapat keberkatan kepada Allah SWT, berdasarkan daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi basmalatin fahuwa aqta' wa fi riwayat fahuwa ajzam. Artinya, setiap perkara kebaikan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan ini yang terputus daripada rahmat Allah. Riwayat Ibnu Hibban. Okay, poin yang kelima, kita pergi ke kaedah membaca basmalah. Ada 3 cara kaedah untuk kita membaca basmalah. Mari sama-sama kita tengok kaedah. Okey, cara yang pertama, wakaf pada akhir surah dan basmalah, kemudian memulakan di awal surah. Okey, begini cara dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, berhenti, wakaf. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berhenti, wakaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menyambung akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf dan memulakan bacaan di awal surah. Okey, begini cara dia. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, wakaf. Ambil nafas baru. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara bacaan yang kedua. Okey, kita pergi pula cara yang ketiga, menyambung akhir surah dengan basmalah dan awal surah. Okey, gini cara bacaan dia.
Ambil nafas panjang sikit. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Itu cara bacaan yang ketiga. Poin yang keenam, kaedah membaca basmalah di akhir surah Al-Anfal dan di awal surah At-Taubah. Mari sama kita tengok cara kaedah membaca. Okey, cara yang pertama, wakaf akhir surah Al-Anfal, kemudian membaca awal surah At-Taubah. Okey, begini cara dia. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, berhenti, ambil nafas baru. Bara'atum minallah. Okey, itu cara yang pertama. Yang kedua, sambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Okey, begini cara dia. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Okey, itu cara yang kedua. Okey, kita pergi ke cara yang ketiga, saktah akhir surah Al-Anfal kemudian membaca awal surah At-Taubah. Okey, saktah bermaksud kita berhenti sekadar 2 harakat tanpa menukar nafas yang baru. Okey, begini cara dia. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Okey, itu saktah, cara yang ketiga. Okey, untuk kesimpulannya, marilah sama-sama dalam hidup kita mengamalkan membaca basmalah di semua perbuatan-perbuatan yang baik untuk mendapat keberkatan hidup. Anak kecil takut berkhatam. Setiap perbuatan yang tak dimulakan dengan basmalah terputus keberkatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.